Yang tu yang mudah sangat striker mereka hilang bola bila nak buat attacking. Matchday ke-22, game terakhir Liga Super untuk tahun ni. Untuk game ni, kesemua 6 perlawanan jalan serentak pada hari yang sama. Dan yang bestnya, game last ni, kita boleh tengok perebutan tempat kedua liga di antara pasukan Terengganu, Kedah dengan Penang. Sebab masing-masing ada peluang duduk di top 2 berdasarkan result game ni. Untuk pasukan Kedah, mereka mesti menang dalam game ni kalau nak jalan mudah kekal di tangga kedua dan slot ke AFC pada tahun depan. Dalam masa yang sama, mereka mestilah nak bangkit daripada performance dalam game yang lepas dengan UiTM. Bagi pasukan Melaka, result untuk game ni sebenarnya tak bagi kesan sangat pun dalam kedudukan liga, sebab mereka dah sah kekal di Liga Super untuk tahun depan. Untuk rekod, dalam 5 game yang lepas, bagi pasukan Kedah, mereka ada 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Dan untuk game baru-baru ni, dengan UiTM, mereka seri. Bagi pasukan Melaka, rekod mereka ni terbalik sikit. Mereka ada 2 kekalahan, 2 seri dan 1 kemenangan. Dan dalam game yang lepas, mereka menang dengan pasukan Perak. Kiranya untuk game ni, mereka main ke Darul Aman dengan momentum kemenangan lah dalam game yang lepas. Untuk First E, bagi pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 4 pertukaran dekat bahagian keeper, bahagian defense dengan bahagian tengah. Dan untuk pasukan Melaka, Zainal Abidin ada buat 2 pertukaran dekat bahagian defense dengan bahagian keeper. Kalau kita tengok on paper, advantage untuk game ni sudah semestinya lah lebih dekat pasukan Kedah. Walaupun Melaka main dengan momentum kemenangan, tapi rekod pasukan Kedah lagi baik daripada pasukan Melaka. Dan kena ingat, mereka main dekat Darul Aman. Expectation aku untuk game ni, aku tak adalah expect Kedah menang sampai 4-1. Mungkin 1-0 ke, 2-1 ke. Yalah, berdasarkan performance sebelum ni pun, Kedah hampir kena dengan UiTM. Letak expectation tinggi-tinggi lagi, kena fake hook. So kita harap menang sudahlah. Skor berapa tu tak kisah. Untuk first half, sebenarnya kita boleh kata Melaka agak lambat lah nak settle down dalam game ni. Yang mana benda tu membawa kepada Kedah yang lebih banyak control ball awal-awal game. Dan kalau hampa perasan, daripada advantage Kedah boleh control ball tu, mereka cuba untuk cari gol awal dalam game ni. Sebab kita boleh nampak urgency dalam gameplay mereka. Dapat je bola, terus buat naik atas. Dapat je bola, terus buat naik atas. Tak ada nak pusing lama-lama dekat bahagian tengah. Dalam masa yang sama, walaupun Melaka tak banyak dapat control ball, tapi mereka banyak menang bola dekat bahagian defense. Yang tu lah yang lebihnya pasukan Melaka ni. Dan bagi aku, best juga tengok break attack pasukan Melaka ni. Bila mereka dapat je bola, ramai player mereka naik dekat bahagian tengah untuk support. Dan benda tu aku perasan 2-3 kali juga bagi masalah dekat defense Kedah. Tapi nasib baik, defense cepat untuk tutup ruang. Kalau tak, aku rasa awal lagi Kedah boleh kena. Masuk minit ke-15, time ni Melaka dah boleh settle down. Barulah kita boleh nampak ball possession tu agak seimbang dan build up play yang Melaka buat untuk cari gol. Attacking pasukan Melaka ni, mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap. Dia akan mula daripada Adriano dekat bahagian tengah. So daripada situ, dia akan hantar sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dekat sinilah yang berbezanya dengan pasukan Kedah. Kedah, mereka tak tertumpu dekat satu bahagian. Mereka lebih banyak bergantung dekat ruang yang ada. Tak kira lah sama ada ruang tu dekat bahagian sayap ataupun dekat bahagian tengah. Dekat mana je ada ruang, kat situ mereka try masuk. Tapi, kedua-dua pasukan ni ada masalah yang sama. Yang mana masing-masing susah nak pecah dan lepas defense block pasukan lawan. Baik pasukan Kedah ataupun pasukan Melaka. Sebab tu boleh nampak, Kedah 3-4 kali mereka hanya boleh buat percubaan dekat luar kotak penalti. Yalah, nak masuk dalam tak lepas. So try je lah mana boleh kan. Cuma untuk pasukan Melaka, yang sayangnya bila mereka dah boleh masuk dalam kawasan kotak penalti Kedah, support pula tak cukup untuk striker nak bergerak. Yang tu yang mudah sangat striker mereka hilang bola bila nak buat attacking. First goal yang Kedah dapat tu, yang tu lah akibat dia. Bila defense dah mula loose marking, striker yang ada dekat kawasan final third kena pula memang dapat dekat keeper. Yang tu lah kualiti yang dia ada. Dan kredit juga dekat Fazrul Daniel. Bagi aku, game ni antara gameplay yang terbaik daripada dia bila diturunkan sebagai first E. Dia banyak support bahagian serangan. Lepas daripada first goal tu, Kedah lebih banyak ball possession untuk mereka buat attacking. Dan kena pula waktu tu, defense Melaka ni dah mula longgar. Mereka banyak loose marking player Kedah yang ada dalam kawasan final third. Dan mereka bagi banyak ruang untuk Kedah bergerak. Tu yang punca Kedah boleh dapat penalti untuk second goal tu. Untuk second half, walaupun awal-awal game Kedah cuba kekalkan momentum untuk buat serangan, tapi dalam masa yang sama, kredit dekat player Melaka sebab mereka banyak tutup ruang. Dan mereka boleh seimbangkan gameplay dengan pasukan Kedah. Dan corak serangan pasukan Melaka ni still
still sama macam first half tadi, yang mana mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap. Dan daripada situ jugalah mereka boleh hasilkan first goal. Bagi aku first goal tu kredit lah dekat player Melaka yang assist tu, sebab dia berjaya untuk lari daripada offside trap defense Kedah. Dan kalau hampa tengok balik dalam game tu, first goal pasukan Melaka ni seolah-olah macam booster lah dekat player Kedah, yang mana lepas saja daripada gol tu, mereka terus naikkan balik tempo permainan untuk buat attacking, dan hasil dia terus dapat lagi 2 biji gol. Aku rasa time tu player Melaka mesti macam menyesalnya pergi skor sebiji. Dah kena balik 2 biji. Masuk minit 70, Kedah dah mula turunkan tempo permainan. Dan waktu tu, Melaka lebih banyak kontrol game untuk cari gol. Dalam masa yang sama, player mereka cukup ramai dekat kawasan final third pasukan Kedah bila Melaka buat attacking. Bagi aku time tu kredit lah dekat defense line pasukan Kedah. Terutama sekali Fuad. Banyak save penting yang dia buat. Kalau bukan sebab dia, silap-silap time Melaka kontrol ball hujung-hujung game tu, rasanya boleh kena dalam 2 biji. Tak seri pun boleh. Overall untuk game ni, tahniah untuk kedua-dua pasukan. Untuk pasukan Kedah, mereka berjaya untuk duduk di tangga kedua liga 2 tahun berturut-turut. Walaupun awal-awal season hari tu macam-macam masalah lah yang timbul. Dan untuk pasukan Melaka, mereka berjaya untuk kekal di Liga Super. Walaupun hujung-hujung season hari tu, mereka antara tim yang berpeluang untuk turun ke Liga Perdana. Man of the match untuk pasukan Kedah, aku pilih Kipre. Dan untuk pasukan Melaka, aku pilih Adriano. Dan bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan kat bawah. So, tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Betul aku kata hari tu. Kedah memang macam tu. Awal-awal drama penuh. Ujung-ujung duduk nombor 2 ke. Sama atau lepas pun. Cuba ingat balik. Jangan tahun depan tiba-tiba AFC cancel juga dah. Kedah ni dah berapa tahun dah badi dengan AFC.